Okay. So, ada soalan tak nak tanya saya sebelum saya start ni? Ada tak nak tanya berkenaan dengan kelas yang sebelum ni? Tak ada? Ya, saya doktor. Tak ada kan? Okay. Kalau tak ada, kita tengok kita punya ni last topic. Okay, application. Macam mana kita nak apply? Oh, sorry. How we are going to apply Laplace transform in electrical circuit analysis. Ini you all dah belajar dalam, saya rasa dalam, tak ada foreign dia. Saya rasa dalam electric circuit ada kan? Ada tak? You pakai KVL, KCL, ada tak? Ada. Ada tak? Ada kan? So kita nak guna Laplace transform untuk buat circuit analysis. Okay. Okay, so contohnya kan kita ada ini circuit apa ni? Ini LC circuit. Bukan LC circuit, RL circuit. Okay, kita ada inductor dengan resistor. Resistor kan? Inductor, resistor. Okay, and then kita ada source dekat sini. Okay, so find the current IT. So you have to find this IT. Okay, find the current IT through the inductor as a function of time. So maksudnya you kena dapatkan IT. So macam mana nak dapatkan IT? Okay, you pakai KVL dekat sini kan? Betul tak? You pakai KVL kan? Okay, dekat sini. Sorry saya punya tekak ni dia gatal-gatal macam ada apa je duk garu kat dalam anak tekak ni. Kita ada A dengan B. Okay, so switch tu akan bergerak sama ada ke A ataupun ke B. So bila dia bergerak ke A, maksudnya dia bersambung dengan source 4 volt ni kan. Kalau dia bergerak ke B, maksudnya dekat kalau you ada ni dekat sini saya tak tulis kan. Switch ni, this switch, dia akan bergerak ke A ke B, bila T equals to 0. So maksudnya bila T less than 0, bila T less than 0, this switch akan ada dekat A. So bila ada dekat A, kita punya ET ni, kita punya function VT ke apa saya nak pakai, saya pakai E dekat sini. So ET dia sama juga dengan berapa? Bila T less than 0, ET dia sama juga dengan 4. Bila T less than 0. So bila T sama juga dengan kosong, switch ni dia akan bergerak daripada A ke B. Bila dia bergerak ke B, dia punya ET sama juga dengan kosong bila T greater or equals to 0. Faham yang ini? Faham. Faham so dia suruh you pakai KVL untuk buat ni. KVL. Kirchhoff voltage law. So macam mana? Jumlah voltage ni dia sama kan? So you ada source, ET. ET tu punya source sama juga dengan total voltage, sama juga dengan voltage pada inductor pluskan voltage dekat resistor. Betul tak? You ada VL plus VR. Betul tak? Betul. So VL. VL sama juga dengan you ada belajar isi kan? Ingat dengan DIT over DT. Sorry, ada L dekat depan ni. L darabkan dengan DIT over DT, plus dengan VR.
VR apa? VR sama juga IR. dengan V sama juga dengan IR, betul? IR. Yang ni pun sama juga kan? V sama juga dengan IL kan? Tapi I dia adalah DIT over DT. Untuk resistor, IR. IR, what is I? IT. So, R darabkan dengan IT. Betul? Betul. Okey, so apa nilai A? Nilai L. L 1 Henry. R habis. Okey, R 2 ohm. So, gantikan masuk dalam ni. L dan R. So, R 1 Henry tak ada, kosong je kan? 1 darab ni dapat DIT over DT juga kan? Pluskan dengan R 2 IT. Okey. Okey. Sama juga dengan ET. Okey, ET awak nak pakai yang mana? 4 ke kosong? Kosong. Kosong. Okey. Okey, then kita nak dapatkan Laplace untuk ni. So, Laplace, okey, kosong. Okey. Sama juga dengan Laplace. Okey, DIT over DT sama juga dengan apa? I prime T, betul tak? Betul? Betul ke tak? Betul. Betul eh? Betul. Okey, so ini sama juga dengan I prime T. Okey, pluskan dengan pluskan dengan 2 Laplace IT. Okey. Okey. Okey tak? Okey, Betul. so Laplace kosong kosong. Okey, sama juga dengan Laplace I prime T. Okey, awak refer dekat table ni. So, you refer dekat table ni. Dekat table ni kalau you nak tengok, you tengok dekat T. Okey. I prime T. Okey, cari dekat sini. Ada dekat sini. Kita ada Y prime T. Dia sama je. Y prime T ke I prime T ke, Laplace ni sama. Okey, cuma dia punya notation je. You pakai Y ke, you pakai I ke, you pakai X ke, you pakai G ke, apa-apa. Okey, tapi Laplace-nya tetap sama. Okey. So, kita ada I prime T. Therefore, Fs-nya akan jadi SIS tolak I kosong. Betul? You just gantikan I dengan Y. Okey? Okey? Ya, doktor. Okey, okey. So, awak gantikan I dengan awak gantikan Y dengan I dan awak dapat SIS tolak I kosong. Okey, plus dengan Laplace IT. Sama juga, ini YT. You gantikan dengan IT dan you dapat IS. Okey. So, plus dengan, sini ada 2 So, 2 IS. Okey. 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 Lepas tu. Okey, I kosong. Kalau awak tengok dekat sini. Ada 4 kan? Okey. So, I kosong 4. Okey, you bagikan dengan resistor 2. Then you dapat pada I kosong. I kosong ni. I kosong sama juga dengan 4 bagikan dengan 2 resistor. Okey. So, you dapat 2. Okey, so you gantikan 2 ni masuk kat sini. So, sini you gantikan dengan 2. Okey. So, IS ni kita kumpulkan setempat. Okey, saya susun yang ni ke sebelah sini, yang ni ke sebelah sini So, kita ada SIS plus 2IS minus 2 sama juga dengan kosong. Okey, lepas tu 2 ni saya bawa ke sini. Okey,
IS saya faktorkan. So, IS apa ni? S tambah 2 sama juga dengan 2 ni bawa ke sini jen 2. Betul? Negatif 2 bawa ke kanan dia jadi 2. Kan? Betul? Betul. Betul. Okey. Then IS sama juga dengan yang ini darab bawa ke sebelah kanan dia jadi bahagi. 2 per S tambah 2. Okey. Ini kita dapat IS. Soalan dia nak IT. Okey, so daripada IS nak ke IT awak kena inverse, betul? So awak Betul. inversekan IS. Okey. Ini pun awak inversekan. So 2 inversekan 1 per 2. Sorry, 1 per S tambah 2. Okey. So awak inversekan IS. Awak tengok dekat sini Fs. So pergi dekat YS. You inverse you dapat YT. So kalau IS, you inverse awak akan dapat IT. Kan? Betul. Okay, so ini kita ada IT sama juga dengan 2. Okey, kita nak inversekan 1 per S tambah 2. So kita tengok dekat bahagian S. Okey, S domain ni 1 per S tambah 2. Kat sini. Kalau 1 per S tolak A, awak dapat eksponen AT. Kalau 1 per S tambah A, then dia punya FT akan jadi eksponen negatif AT. Betul tak? Betul. Kan? Betul. So, dalam kes ni kita S tambah 2. Then, eksponen negatif 2T. Okay. Okay. Okey. So Okay. yang Okey. yang I kosong macam mana boleh dapat 2? Yang I0 ni. Okay. Masa dia T less than 0 kan? T less than 0. Okay. Dia punya ni macam ni. Sekejap saya pakai. Dia punya induktor sama dengan resistor pula kan. Jadi voltage dia kat sini 4 volt. Okay. So currentnya adalah V sama juga dengan IR. Then I sama juga dengan V over R. Betul tak? Betul. Betul. Okay. R kita 2 kan? Betul. Betul. So Current bagi je yang lah. mengalir dekat sini dengan kat sini sama kan? Sama. Okay, voltage dia tak sama. Current dia sama. Okay? Faham. Okay. Okay, lepas tu tadi kat mana? Doktor, Okey, boleh tak ini explain ya saya. yang jawapannya yang jawapan IT tu? Ah, Boleh tak doktor explain balik, saya tak faham. yang ini IT ni. Tak faham daripada sini ke? Step dari situ tak faham. Okey. 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 So kita dapat IS kan? Okey, soalan dia nak IT. Okey, so bila nak IT, daripada IS nak dapat IT kita kena inverse, betul tak? Kan? Daripada S Betul. ke T kita kena inverse. Okey. So kita inversekan IS, lepas tu kita inversekan 1 per S tambah 2. Okey, so kalau kita inversekan IS, awak tengok dekat sini. Okey, kita ada YS. Bila kita inverse, kita dapat YT. Okey, untuk case kita application ni, kita ada IS ataupun VS. Then kalau you inverse
buatkan Laplace transform untuk IS ataupun VS, you akan dapat IT ataupun VT. Dia sama je, cuma notation je lain. Okay. Okay, so dekat sini kita inversekan IS. Then kita dapat IT. Okay. Ni faham Ya, doktor. So, sama faham. juga dengan 2. Okay. Now, kita nak inversekan 1/S tambah 2. Sama juga awak tengok dekat bahagian S. Okay. Kita cari 1/S tambah 2. Kalau tengok kat sini tak boleh. Okay. Tengok yang ini, yang ini boleh. Cuma bezanya sini tolak yang kita punya S tambah. So, bila S tambah, dia akan jadi eksponen negatif. Negatif. Okay. Then, kat sini dia akan jadi eksponen negatif 2T. Okay. Oh, Sampai okey, sini faham, faham faham. tak? Okay. Faham. Dapat. So, yang kita dapat ni adalah pada T greater or equals to 0. Okay. Untuk T less than 0, apa nilai I dia? Apa nilai I dia? Pada T less than 0. Pada T less than 0, circuit kita sambung kan? Macam ni kan? Ini untuk T less than 0. Circuit kita macam ni. Okay, apa nilai I dia? 2. 2. Okay? Faham? Faham. Ada So, soalan tak nak tanya? jawapan dia 2 eksponen negatif 2T, lepas tu 2. Tapi kena ada kat sini T dia. Okey. Faham. Okay, ada soalan lain lagi tak? Tak ada? Yeah. Okay. Kalau tak ada, kita tengok yang ni. Kita ada RL circuit lagi. Okay. So, kita ada RL circuit tapi kali ni kita tak ada switch. Okay, dia direct sambung dengan source. Okay, kita ada ET. Okay. And then kita ada L 1 Henry. R 1 Ohm. Okay, and then diberi ET dalam bentuk graf macam ni. Okay, so ini kita punya ET. Okay. Okay. Show that the single loop, ini kita panggil single loop, RL series adalah seperti ini. Okay. Dan diberi juga I0 equals to 0. Dan dapatkan current IT untuk julat T antara 0 dan 4 second. Okay. Ya, doktor. Okay, dia kata show that ni. Okay, awak kena buktikan bahawa circuit ni, dia boleh menghasilkan persamaan ni. Macam mana buat? Macam tadi saya tunjuk dah kan, dapatkan KVL. Betul tak? Kan? First step adalah you dapatkan KVL. KV. Dapatkan KVL. Okay, KVL. Okay, so KVL kat sini. Okay. Awak ada VL plus VR juga kan? Betul? Betul. Kan? VL plus VR sama juga dengan ET. Kan? So, VL plus VR sama juga dengan ET. Okay. Okay, so apa VL? VL equals to, tadi saya dah tunjukkan, L DIDT. IT over DT plus dengan VR RIT sama juga dengan ET. And then gantikan nilai L dengan nilai R yang diberi. Okay. So L kita 1, R kita pun 1. So masukkan dalam rumus ni. So kita dapat DIT over DT plus IT sama juga dengan ET. Betul? Okay. So dah terbukti. Okay.
Okey, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey. Okey, next. Okey, dapatkan IT untuk T antara 0 dan 4 second. First kali dapatkan persamaan ET. Okey, so daripada graf ni, okey, dapatkan persamaan ET dia. So ET sama juga dengan berapa? Sama dengan berapa ni? Sama dengan 1 Satu. pada julat 0 T1. Betul tak? Betul. Okay, and then sama juga dengan 0 pada 1 dan 2. Betul tak? Betul. And then dia repeat balik kan? Dia akan repeat. So ini adalah periodic signal dengan T equals to berapa? Tempoh dia berapa? T besar dia berapa? So T, lemak. Cepat. T plus berapa? Plus berapa? Periodic signal. Periodic signal persamaannya adalah T plus T equals to ET. Okay. So, ET plus berapa? 1. Dia ambil berapa lama untuk dia ulang balik? 4. Bukan. 2. 2. Ni kan? Ni. Okay, stop. Lepas tu dia ulang balik. Nampak tak? So, setiap tempoh 2, dia akan ulang. Dia akan ulang. Dalam tempoh 2 second. Macam itulah. Okay? Okay, Doktor. Okay. So, ini ET kita. Okay? Dia adalah periodic dengan T equals to 2. Okay, ni. Okay. So, bila periodic signal, bila kita tahu dia periodic signal, kita kena selesaikan ikut mana? Ikut dia punya ni. Ikut ni. Laplace transform of periodic function. Okay. So, dia punya Laplace akan jadi 1 tolak eksponen negatif ST, and then kamiran kosong ke T eksponen E minus ST FT dt. Okay. So, kita kena follow yang ini untuk dapatkan dia punya Laplace. Okay. Doktor, Ya, saya. tadi saya agak kurang faham doktor. Yang Mana? atas tadi. Yang ni. Hmm? Saya agak kurang faham. Di mana? T campur 2. Okey. Okey, periodic function mana periodic function? Okey, periodic function kan yang ini. Okey, function ft kita katakan periodic function kalau ft sama juga dengan ft plus t besar tempoh. Okey, ni adalah tempoh yang diambil oleh signal ni untuk repeat balik. Dia repeat balik. Okey. So, kita tengok dekat sini. Okey. Ni kita ada satu signal. Complete one cycle and then lepas tu dia repeat balik. Nampak tak? Okey, lepas tu dia repeat balik. Okey, so kita tengok time dia repeat berapa. Okey, kalau awak tengok ke sini, daripada sini ke sini. Okey. Lepas tu dia akan repeat balik. So dekat sinilah dia punya T. Besar.
Okey. Faham tak? Okey. Tadi kat mana? Okey. So now kita dekat sini Okey, first kali kita nak buat adalah kita dapatkan Laplace dulu. Okey, yang kedua kita dapatkan dia punya Laplace transform. Okey, so nak dapatkan Laplace transform dia, kita Laplacekan okey, dit over dt tu dia sama juga dengan I prime t, betul tak? Kan? Okey, pluskan dengan Laplace it. Okey, and then Laplacekan et. Okey. Okey, yang ini faham kita daripada sini. Okey, so kita Laplacekan I prime t, kita Laplacekan it, kita Laplacekan et. Okey. Okey, so kalau kita Laplacekan I prime t, kita akan dapat sis minus I0. Betul tak? Ni. Y prime t, kita Laplacekan, kita dapat sys minus y0. Kalau I prime t, kita akan dapat sis minus I0. Okey? Okey? Pluskan dengan, kita Laplacekan it. So, bila kita Laplacekan it, kita akan dapat is. Okey? Equals to, sama juga dengan, okey, kita nak Laplacekan et. Okey, et kita adalah periodic function. Okey, sebab dia berulang pada t sama juga dengan 2. Okey, jadi kita nak dapatkan Laplace dia, kita kena buat satu per, mana dia punya persamaan tadi? Kat sini tak ada Okey. So untuk periodic function, okey, 1/1 tolak eksponen minus st. Okey, t kita 2, kita gantikan t dengan 2. So 1 minus eksponen minus 2s, and then kita kamilkan kosong ke 2. Okey. Dia eksponen minus st, eksponen minus st. Okey, t kecil darabkan dengan et. Okey. dt. Okey, sampai sini ada soalan tak nak tanya saya? Ada soalan tak? Doktor. Tak ada, Doktor. Tak ada Okey. So kalau tak ada, yang mana kita boleh buat serentak, kita buat serentak dulu Okey. Then diberi I0 equals to 0 kan. So ni kita equals to 0, and then kita ada S SIS plus IS equals to, okey, 1/1 tolak eksponen negatif 2S. Okey, so dekat sini kita ada 2 kali kamiran. So you kamilkan from 0 to, tengok balik dia punya ni, 0 ke 1, lepas tu satu lagi 1 ke 2. Okey, so you kamilkan 0 ke 1, et kita sama juga dengan 1. Okey. So 0 ke 1, eksponen negatif st darabkan dengan 1 dt pluskan dengan kamiran 1 ke 2 eksponen negatif st. Okey, darabkan dengan 0. Okey, dt. Okey. Okey.
Sampai sini ada soalan tak? Tak ada, tak ada. Tak ada Okey. Okey, yang ini darab kosong kan? So darab kosong kita terus cancelkan kosong. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sebelah kiri kita ada IS. So kita faktorkan IS dulu. So kita ada S tambah 1. Yang ini. Okey? Okey yang ini? Okey. Okey, so sama juga dengan 1/1 tolak eksponen negatif 2S. Okey, so kita kamikan 0 ke 1 eksponen negatif ST. So kita dapat, you kamikan eksponen negatif ST. Awak dapat? Kamikan eksponen. 1. Eksponen negatif ST per negatif S. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Julat 0 dan 1. Kan? Okey. Okey, yang ni tak payah buat apa lagi Kita selesaikan yang ni dulu. 1/1 tolak eksponen negatif 2S. Okey. So kita gantikan T ni dengan 1 dan 0. Mula-mula kita gantikan dengan 1. So kita dapat negatif eksponen negatif S per S tolak. Okey. Tolak eksponen 0 per dengan negatif S. Okey. So eksponen 0, 1. Okey. So sama juga dengan 1/1 tolak eksponen negatif 2S. Okey. So tolak. Okey, jadi 1/S. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Tolak eksponen negatif S per S. Betul? Yang ini kan? Okey. Okey, kalau tengok kat sini, ini S, ini S. So, sama juga dengan 1/1 tolak eksponen negatif 2S. 1 tolak eksponen negatif S per S. Kan? Betul? Betul, Doktor. Okey, dekat sini. Last kelas saya ada tunjukkan. Ada satu cara kan? 1/1 tolak eksponen negatif 2S ni, dia sama juga dengan 1/1 tolak eksponen negatif 2S sama juga dengan 1/1 tolak eksponen negatif. Kejap. X 1 tolak eksponen negatif 2S sama juga dengan 1 tolak eksponen negatif S, 1 tolak eksponen negatif S. Betul tak? Itu tambah. Dia macam ni, dia macam X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey, kalau X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, dia sama juga dengan X tambah Y, X tolak Y. Betul tak? Betul. Okey, you akan dapat ni. Ini pun sama konsepnya. Okey. Then, kita tukar balik Ni saya sambung balik dekat bawah. Kat bawah ni. Okey. So, kita ada sat IS. So, IS. Okey. S tambah 1 sama juga dengan 1 per. Okey.
1 tolak eksponen negatif 2S, kita gantikan yang bahagian bawah ni dengan ni. So, kita ada 1 tolak eksponen negatif S, 1 tambah eksponen negatif S. Okey, darabkan dengan 1 tolak eksponen negatif S per S. Okey, so ini dengan ini kita boleh cancel. Okey, so kita ada 1 per S darabkan dengan 1 tambah eksponen negatif S. Okey. Okey. Okey, doktor. Okay, and then IS sama juga dengan kita bawakan S tambah 1 ke sini. Okay, jadi kita ada kita ada 1 per S 1 tambah I negatif S. Okay, darabkan dengan S tambah 1. Kan? S tambah 1 kita bawa ke sini. Betul. Okay. Okay. So now kita dah ada IS. Soalan dia diminta. Soalan dia. Dapatkan IT. Okay. So First. awak kena inversekan dia. Okay. So kita kena inversekan ni. So macam mana nak inverse? Macam mana nak inverse? Macam mana nak inverse? Okay, so dekat sini kita ada 1 tambah eksponen negatif S kan? Okay. Okay, so yang ini yang ini tak apa, kita biar dulu. Kita selesaikan 1 per S, S tambah 1 dulu. Jadi kita tengok pecahan separa. Okay, untuk kita tengok pecahan separa. Okay, untuk 1 per S, S tambah 1. Okay, kita selesaikan yang ini dulu. Okay, so macam ni kita nak buat pecahan separa. 1 per S, S tambah 1. A per S. Jadi kita ada A per S. A per S. Tambah. A per S tambah B per S tambah 1. Kan? Sama juga dengan 1 per S, S tambah 1 kan? Okay. Betul. Lepas tu? Macam biasalah, you darab silang yang bawah ni kan? So, ada A, S tambah 1 tambah B, S sama juga dengan 1. Betul? Kan? Okay. S sama juga dengan kosong. Ya. S sama juga dengan kosong. Jadi, bila S kosong, B kosong. Okay, and then kosong tambah 1, 1. So, A sama juga dengan 1. Okay, and then kita nak jadikan A kosong. So, bila nak A kosong, S kena negatif 1. So, S negatif 1, A kosong. Sini akan jadi negatif 1 darab B. So, negatif B sama juga dengan 1. B sama juga dengan negatif 1. Betul? Betul. Okay, so kita punya pecahan separa akan jadi sama juga dengan 1 per S. Okay. B negatif 1, so tolak 1 per S tambah 1. Betul? Betul? Betul.
Okay. And then kita ada 1/1 tambah eksponen negatif S. Kan? Alamak, tak cukup pula. Macam mana nak buat ni? Kejap Boleh tambah kat sini tak kertas kosong ni? Tak boleh Okay, sekejap Page 5. Insert. Insert. Okay. So now kita nak tengok dekat sini. 1/1 tambah eksponen negatif S. Okay. Okay, 1/1 tolak eksponen negatif S. Okay. So, kalau dekat sini kan, kalau kita tengok geometri series. Okay. Kalau kita tengok geometri series, okay, kita akan dapat 1/1 tolak eksponen negatif S ni. 1 tolak eksponen negatif S. Okay, tambah eksponen negatif 2S tolak eksponen negatif 3S. Okay, tambah eksponen negatif 4S tolak eksponen negatif 5S dan seterusnya. Okay, ini sejak dia punya geometri dia. Okay, geometri series. Okay, dia daripada 1/1 tambah X. Okay. Okay, so ini dia punya 1/1 tolak eksponen negatif S. Okay, jadi kita punya IS tadi kita dah kirakan untuk 1/S tambah S tambah 1 kan. Kita dapat 1/S tolak 1/S tambah 1. Okay. 1/S tolak 1/S tambah 1. Okay. So, yang ini semua ni, okay, kita darabkan dengan geometri series ni. Okay. So, kita darabkan dengan 1 tolak eksponen negatif S tambah eksponen negatif 2S. Okay. Tolak eksponen negatif 3S tambah eksponen negatif 4S dan seterusnya. Okay. Okay, so bila kita darab dengan yang ini, kita akan dapat sama juga dengan 1/S. Okay, kita darabkan dengan yang ini. 1 tolak eksponen negatif S tambah eksponen 2S tolak eksponen negatif 3S tambah eksponen negatif 4S tambah dot lagi kan. Okay, and then tolak dengan 1/S tambah 1. Kita darabkan dengan geometri series ni. 1 tolak eksponen negatif S tambah eksponen negatif 2S tolak eksponen negatif 3S tambah dot. Okay. Okay. Okay, so dah dapat macam ni, baru kita cari dia punya inverse dia. Okay. Okay. Okay, Doktor. Okay, so cari dia punya inverse. Okay, so kita inversekan IS, kita dapat IT. Betul? Betul. Okay, then kita inversekan 1/S. Kita dapat 1. kita inversekan 1/S.
1 kan? 1. 1. Ni A per S dapat A. 1 per S dapat 1. Betul? Betul. Okey. Lepas tu? Ataupun awak tengok dekat sini. Kita ada HT HT tolak A. Okey. Kalau kita ada eksponen negatif AS per S, kita akan dapat HT tolak A. Okey, cuba tengok dekat sini. Okey, kalau kita darabkan satu-satu ni kan. Kalau kita darabkan satu-satu ni. Okey. Nanti saya tak payah tulis ni lagi. Kejap Tengok yang ini dulu. Okey, ni. Satu-satu Yang ni saya pakai color ni. Kita darabkan satu-satu. 1 per S darab 1 kita dapat 1 per S. 1 per S darab negatif eksponen ni kita dapat tolak eksponen negatif S per S. Ini kita dapat tambah eksponen negatif 2S per S. Tolak eksponen negatif 3S per S. Tambah lagi. Betul tak? Betul tak? Betul. Kita darab ni ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kan? Okey. So 1 per S. Inverse-nya akan jadi inverse Laplace transform untuk yang atas ni. Okey. Dia akan jadi 1 per S akan jadi 1 per S akan jadi 1. Betul? So 1. Betul. Okey. Tolak eksponen negatif S per S. Eksponen negatif S per S akan jadi H HT tolak A. HT tolak 1. Kan? Eksponen negatif S per S jadi inverse-nya adalah HT tolak 1. Okey. So HT tolak 1. Okey. 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 Okey, And then betul. yang kedua, sama juga. Eksponen negatif 2S. Jadi plus H T tolak 2. Plus, minus pula kan. Minus H T tolak 3 dan seterusnya. Okey. Ini untuk yang ini. Ini untuk yang ini. Okey. Untuk yang sebelah ni. Okey. Untuk yang ini. Okey. Kita akan dapat. Okey. Kita darabkan semua macam tadi juga. Okey. So kita ada 1 per S tambah 1 tolak. Ni darabkan dengan eksponen eksponen negatif S per S tambah 1 tambah eksponen negatif 2S per S tambah 1 tolak eksponen negatif 3S S tambah 1. Okey. Okey. So inverse-nya awak akan dapat 1 per S tambah 1. 1 per S tambah 1 awak dapat? Awak dapat? Berapa? 1 per S tambah 1. Tengok dekat sini. 1 per S tambah 1. Jadi, inverse-nya akan jadi eksponen negatif 1. AT. Negatif T. Betul tak? Eksponen negatif T kan? Betul. So, Betul. eksponen negatif T tolak. Okey, kita ada eksponen negatif S per S tambah 1. Okey. Tengok kat sini. Kan? Awak ada eksponen negatif ni and then awak ada Fs. Ini kita pakai first shift theorem. Okey.
So, bila kita pakai first shift theorem, kita ada eksponen negatif AS. Bila kita inverse, kita akan dapat FT tolak A, HT tolak A. Macam ni kan? Macam ni kita nak buat yang ni. Okey, yang ini kan? Okey. So, kita ada eksponen negatif S per S tambah 1. Kalau kita nak pakai first shift theorem, kita ada eksponen negatif S, kita darabkan dengan 1 per S tambah 1. So, kita ada eksponen and ini adalah kita punya F. Kita punya Fs. Betul tak? Ni, kita ada eksponen, kita ada Fs. Betul? Betul, Doktor. Okey. Dan kita dapatkan inverse untuk ini sahaja. Sorry. Apa pula ni kan? Kita ada ni. Okey. And then, ini dia tak jadi S tambah 1, dah dia jadi S sahaja. 1 per S. 1 per S. 1 per S. Sebab kita dah keluarkan yang ini. Betul tak? Betul. Tambah 1 tu pergi mana, Doktor? Yang ini. Ini kita nak pakai first shift theorem. Kejap saya buka balik kat sini. Ini kalau ni, kalau sekejap sorry, dia ada lagi, sorry. Kita faktorkan yang ni je kan? Okey. S tambah 1. Okey. Ni. Kan? Eksponen negatif AS, okey, Fs. Okey. So, kita dapatkan inverse untuk yang ini. Okey. So, dia akan jadi Ft tolak A, Ht tolak A. Okey. So, A kita yang ini adalah A yang kat sini. Kalau untuk kes ni, A kita 1 ke, 2 ke, 3 ke, berapa? 2. A kita 1 kan yang ni kan? 1. Okey, so bila 1, kita akan dapat dapat kita inversekan yang ini. Okey, so kalau you inversekan yang ini, you akan dapat 1 per S tambah 1. Awak dapat eksponen berapa? Eksponen negatif T. Ni. Okey, eksponen negatif T. Okey, lepas tu mesti sini kita ada negatif. tengok balik kat sini. A kita 1 kan negatif 1. Sini Negatif. eksponen negatif AS. Jadi A kita kat sini 1 ke negatif 1? 1. 1. So bila 1, kita punya T domain akan jadi Ft tolak 1, Ht tolak 1. Betul?
Betul. Okey. Betul. So, sini akan jadi, bila awak inverse yang ini, awak akan dapat eksponen negatif T. Betul? Disebabkan kita ada eksponen negatif S ni, dia akan jadi yang ini. First shift theorem dia. Okey. So, negatif T, awak kena tolak dengan 1. Lepas tu awak kena darabkan dengan H. T tolak 1. Macam ni. Ni. Okey. So, bila you ada dalam kondisi macam ni, eksponen negatif AS, Fs, okey, awak punya time domain akan jadi, okey, awak dapatkan inverse daripada Fs ni dulu. Dah dapat inverse dia, awak tolakkan T dia dengan A. And then awak darabkan function Ft tolak A dengan Ht tolak A. Okey. Okey, so kita dapat eksponen negatif T tolak 1, Ht tolak 2. Okey, so kita masukkan dekat sini. Okey, so ini adalah eksponen negatif T tolak 1, Ht tolak 1. Okey, yang ini senang je. You repeat balik apa yang you buat kat sini. Okey, plus dengan sini A kita 2. Jadi, kita ada eksponen negatif negatif T tolak 2, Ht tolak 2. Tolak dengan eksponen negatif T tolak 3, Ht tolak 3 dan seterusnya. Okey? Okey, Doktor. Okey. Okey, kalau awak tengok kat sini, yang merah dengan biru ni, okey, kita ada function yang tak darabkan dengan H, betul tak? Dan ada function kita darabkan dengan H. Okey. So, IT kita sama juga dengan okey. Okey, untuk yang ini, okey, adalah antara T, 0 dan 1. Okey, so kita ada, tengok rumus asal ni, 1 per S tolak 1 per S tambah 1. Jadi, ini tolakkan dengan ni. Okey, jadi 1 tolak eksponen negatif AT. Okey, untuk T antara 0 dan 1. And then, okey, HT tolak 1. Okey. And then kita ada yang ini. Okey. So, macam mana yang ni? Okey, ini awak tengok balik dekat okey, so ini, okey. Kita ada ini dengan ini. Okey. Okey. Okey, Doktor. Okey, Doktor. Tapi tapi apa? Ini sama juga dengan eksponen negatif T tolak dengan eksponen negatif, tolak tambah eksponen negatif T tolak 1. Okey. T antara 1 dan 2. Okey. Dan seterusnya. Okey. Okey. Ini awak selesaikanlah nanti. Okey. Okey. Yang saya nak tunjuk. Okey. Yang ini. Okey. Yang ini awak boleh cuba selesaikan nanti. Bila-bila. Yang penting awak faham yang ini je. Okey. Dia punya inverse dia macam mana dapat.
Okay. And next, yang ini. Okay. Kita ada circuit dalam T domain dan S domain. So, macam mana kita nak analyze dia? Okay. Circuit kita ada 3 komponen kan, resistor, inductor dengan capacitor. Okay, so kalau you analyze circuit, you akan jumpa 3 komponen ni. Okay, dengan source tu of course lah kan. Okay, okay, untuk resistor, dalam time domain, okay, kita ada, okay, voltage sama juga dengan V, sama juga dengan IR. Okay, so V is VT, sama juga dengan IT, darabkan dengan R. Betul tak? You ada dalam time domain. Mesti ada T kat sini. Okay. So, bila kita kata time domain, so kita punya sebutan mesti VT sama juga dengan IT darabkan dengan R. Okay. So, kalau kita tukar ke S domain, maksudnya kita laplaskan kita punya persamaan voltage ni, kita akan dapat, kita laplaskan VT, kita dapat VS. Kita laplaskan IT, kita dapat IS. And kita laplaskan R ni, kita dapat R je. Okay. So, maksudnya, dalam S domain, kita akan ada Fs equals to IS darabkan dengan R. R ni consider constant. Dia macam ni, kalau you ada VT sama juga dengan 2 IT. Okay, kalau you laplaskan dia, you laplaskan VT, okay. And then 2 ni you keluarkan, you laplaskan IT. Betul tak? Betul. Okay. So, you dapat ni. Macam ni. Okay. Okay. Faham untuk resistor? Okay. Faham. Untuk inductor. Okay. Voltage untuk inductor. Okay. VT sama juga dengan L darabkan dengan DIT over DT. Okay. Ataupun sama juga dengan VT equals to L I prime T. Betul? Betul? Betul. Okay. Nak dapatkan dalam S domain, you laplaskan awak laplaskan semua ni. Awak laplaskan VT, okay, and then you laplaskan I prime T. Kan? Bila you laplaskan VT, you dapat VS. Betul? Betul. Okay. Then L ni. And then you laplaskan I prime T. Okay, you laplaskan I prime T, you dapat SIS tolak I 0. Betul? Kan? Betul? Betul. Doktor. Okay, so I0 minus. Okay, ini dia indicate dia punya initial condition. Okay, untuk inductor I. Kalau capacitor kita pakai V. Okay, so kalau inductor kita ada I0 minus. Okay, so ini adalah initial condition untuk inductor. Okay. Okay, so then kita darabkan L dengan, okay, kita darabkan ni ke sini, ni ke sini. So kita dapat LIS tolak LI0. Okay, and then kita susun balik, okay, sebab kita nak IS. Okay, kita nak IS jadi pakai rumus. So LSIS equals to VS plus LI0. Okay, then LS ni you bawa ke sebelah sini, dia akan jadi bahagi. Then IS equals to VS plus LI0 bahagikan dengan LS. Okay. Okey, doktor. Okey, doktor. Okay. Okay, ini kalau dalam circuitnya, okay, kita boleh tulis di, kita boleh lukis di sebagai ni LIS. Okay, sini kita ada initial condition dia. Okay, and then kita ada capacitor. Okay, so capacitor je kita tengok dia punya current. IT equals to C
dVt over dt. Okay, and then kita Laplacekan yang ini. Okay, so kalau kita Laplacekan it, okay, kita Laplacekan juga yang ini v prime t. Betul tak? Kan? Bila kita Laplacekan it, kita dapat is. C ni constant. Kita Laplacekan v prime t, kita dapat s vs tolak v0. Okay, and then kita kembangkan dia. Okay, cs vs minus c v0. Okay, and then kita nak dapatkan sebutan vs. Kita susun balik rumus ni. Dan kita ada cs vs equals to is plus c v0. Okay, and then cs ni kita bawa ke sebelah sini. Dan kita dapat vs sama juga dengan is per cs plus v0 over s. Okay. 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 Okay, kita tengok yang ini. Okay, solve the current IT and VT. You kena dapatkan dua-dua I dengan V. Okay, awak kena dapatkan dua-dua sebab dia kata solvekan the current IT and VT. Okay, use initial condition generators dan Laplace transform. Okay, bila dia kata initial condition generators tu dia suruh you pakaikan yang inilah analisis ni. Dengan menggunakan yang ini. Okay. Okay. So, diberi okay, kita ada kapasitor. Ini kita ada RC circuit. Kita ada resistor dengan kapasitor. Okay, kapasitor kita 0.2 farad. And then resistor kita 4 ohm. Dan initial voltage kita adalah 10 volt. Okay. Macam mana? Okay, first kali awak nak kena buat adalah awak equivalentkan circuit ni dalam S domain punya circuit. Okay. Kita equivalentkan dalam S domain. Kalau kapasitor, equivalent circuitnya adalah yang ini. Okay, equivalent circuit untuk kapasitor adalah yang ini. So, kita ada okay, resistor. Resistor sama, dia tak ada perubahan. Okay, so resistor sama. Okay, so ini equivalent circuit kita. Okay, berapa nilai ni? Okay, you tengok dekat sini. Okay, kapasitor akan jadi 1 per CS IS. Okay, berapa nilai 1 per CS? 1 per C. C kita 0.2. So, 1 per 0.2. 1 per 0.2 S IS. Okay. 1 per 0.2 sama juga dengan berapa? 1 per 0.2. 5. 5. 5 per S IS. Betul tak? Betul. Okay. And then yang bawah ni, voltage ni. V0 per S. So, V0 kita 10. Jadi, 10 per S. Okay. And then resistor. Okay, dekat sini dia sama juga dengan IS darab R. Okay. So, nilai R kita 4 darabkan dengan IS. So, 4 IS. Okay. Okay. Okay tak equivalent circuit ni? Ada nak tanya tak? Boleh Ada, doktor ulang doktor. balik yang Ada. 4 IS tu? Hmm? Boleh doktor ulang balik yang 4 IS? 4 IS ni resistor kan? Awak tengok dekat resistor ni. Okay, dekat resistor voltage dia VS sama juga dengan IS darabkan dengan R. Okay. So, sini dia jadi
R darabkan dengan IS. Okey, diberi nilai R 4. So, 4 darabkan dengan IS sama dapat 4IS. Okey. Faham. Okey. Okey, kita dah selesai buat equivalent circuit dia, kita dapatkan KVL. Betul? Kan? Betul tak? Betul. Okey, so Betul, KVL Doktor. dia sama juga dengan KVL sama juga kan? Sama juga dengan voltage ni. Okey, 5 per S IS tambahkan dengan 4 IS sama juga dengan 10 per S. Betul tak? Voltage C Betul. tambahkan dengan voltage R sama dengan source voltage ni. Kan? So, kita ada KVL kita dapat 5 per S IS tambah dengan 4 IS sama juga dengan 10 per S. Kan? Okey, IS. Awak fakturkan. So, IS dalam kurungan 5 per S tambah 4 sama juga dengan 10 per S. Betul? Betul. Okey, sebelum kita bawa ni ke sini, kita cuba buat apa yang kita boleh buat dulu. So, IS, kita samakan pembawah dia. S. Jadi, 5 tambah 4 S. Betul tak? Betul. Sama juga dengan 10 per S. Kan? Betul. Okey. So, barulah kita bawa ni ke sini. Bila kita bawa ni ke sini, dia jadi terbalik kan? Terbalik kan? So, IS sama juga dengan 10 per S. Okey, dia jadi terbalik. Darabkan dengan darabkan dengan S per 5 tambah 4S. darabkan dengan diterbalikkan kan? Jadi, S per 5 tambah 4S. Okey, so S cancel. So, kita ada 10 per, okey, S ni saya bawa ke depan 4S tambah 5. Okey. Okey. Okey, Doktor. Okey. Okey, lepas tu kita nak dapatkan IT. So, bila kita nak dapatkan IT, kita kena inversekan yang ini kan? So, kita inversekan IS. Okey, and then kita inversekan yang ini juga. Okey. So, kalau you inversekan IS, you akan dapat IT. Betul? Betul. Okey, sama juga dengan, okey. So, nak inversekan yang ini. Ingat saya pernah cakap kalau depan S ada number, so you kena hilangkan number dekat depan S ni dulu. Okey. So, macam mana nak hilangkan 4 ni? Macam mana nak hilangkan 4 ni? Bahagi 4. Bahagi 4. Semua kena bahagi 4. Okey. Semua bahagi 4 So, 10 bahagi 4 per 4S per 4 tambah 5 per 4. Betul? Betul? Betul. Betul. Betul, Okey. betul. Lepas tu, sama juga dengan, okey, 10 per 4, 5 per 2, 4 tambah 5, 4 pula. S kan? 4 S bahagi 4 jadi S kan? Betul. Okey. So, 5 per 2 ni boleh keluarkan dekat luar. Jadi, 5 per 2 darabkan dengan inverse 1 per S tambah 5 per 4. So, kita dapatkan inverse untuk 1 per S tambah 5 per 4.
sama juga dengan berapa? 5/2. Berapa ni? Komponen. Eksponen negatif 5/4 Eksponen negatif 5/4 T. E. Okay, so ini jawapan awak. Okay, Hey. faham Okay, doktor. Okay. Faham. Okay, so next diminta awak dapatkan VT. VT pula. Awak tengok dekat sini. Ni kita ada VS kan? Terus pakai yang ini je. So, VS sama juga dengan IS per CS. Okay. Tambah V0 per S. Okay. So, ni yang ini. VT. Mana tadi? Ni, VS. VS sama juga IS per CS tambah V0 over S. Okay, ISCS adalah yang ini. V0 over S adalah yang ini. Okay. Okay. So, kita ada VS sama juga dengan berapa tadi? IS per CS tambah V0 minus per S. Okay. So, IS tadi kita dah dapatkan yang mana IS kita? Yang ini. Ini IS kita. 10/4 S tambah 5. Ini IS kita. Okay. Okay, ataupun kita pakai yang ini. Kita pakai yang S, kita ada S je bukan 4. Okay. Okay, yang ini. Ini IS juga kan? Betul tak? Ni, 5/2 S tambah 5/4. Okay. So, 5/2 per S tambah 5/4. Okay. Bahagikan dengan CS. Bahagikan dengan CS. Mana CS? Mana CS? 5/S. Ni CS. Okay, 0.5. 5/S kan? Betul tak? Yang ini. Betul. Bahagikan dengan 5/S. Betul ke 5/S? Bahagikan dengan okey, tambah dengan V0 per S, 10/S. Okey. Okey. Okey, doktor. Macam salah je 5/S ni. Sebab kat sini kita ada C darab S. C 0.5. 0.5. Yang ini 0.2. ini 0.2S. 0.2S sama juga dengan 0.2S sama juga dengan 1/5. 1/5 kan? Jadi S per 5, betul tak? Kan? Jadi S per 5. Okey. Oh, dia tak ambil 5/2, dia tak ambil 5/S 5/S kalau yang ini. Kalau yang ini, kan? Ini lain. Di mana tadi? Okey, 5/S ni, yang ini, dia
ini kita 5 per S, kita darabkan dengan AS. Dia sama je, 5 per S. Nanti saya tunjuk jawapannya sama. Kejap Okay. Okey, ni sama juga dengan 5 per 2 S tambah 5 per 4 bahagi S per 5. Bahagi S per 5 sama juga dengan darab 5 per S. Betul tak? Betul, Oh. Doktor. Kan? Pluskan dengan 10 per S. Okey. Banyaknya pecahan ni. Okey. So, 5 darab 5. So, you 25. dapat 25 per, okey, ni 2 kan? So, 2, okey, S tambah 5 per 4. Okey. Darabkan dengan S. Okey, so ini S kan? S ni duduk dekat sini. Okey. Tambahkan dengan 10 per S. Okey. Kita cukup lagi. Sekejap Okey. Okey, so sama juga dengan mana tadi? VS. Okey. So VS sama juga dengan 25. Okey. 2S. S tambah 5 per 4. Okey. Tambah 10 per S. Okey, so kita nak dapatkan VT kan. So bila kita nak dapatkan VT, kita kena inverse Laplace VS. Okey. Dan kita inverse Laplace 25 per 2S. S tambah 5 per 2. Okey. Tambah 10. Tambah inverse Laplace 10 per S. Okey. Okey. Doktor, So, saya. yang tu 5 per 4 ke 5 per 2? Oh, sorry, 5 per 4. Terima kasih 5 per 4. Okey. So, kita inverse VS, kita dapat VT. Kita inverse ini pun senang kan? So, kita selesaikan yang ini dulu. Okey, yang ini. Kita kena buat pecahan separa. Okey. So, kita ada 25 per 2S. S tambah 5 per 4. Sama juga dengan A per 2S tambah B per S tambah 5 per 4. Okey. Dan kita darab silang ni. Kita ada A S tambah 5 per 4. Okey. Tambah 2BS sama juga dengan 25. Okey. Okey. So, kalau S sama juga dengan kosong, B kosong, A jadi 5 per 4A sama juga dengan 25. And then A sama juga dengan 25 darab 4 per 5. Ni. 20. Betul? Betul, Doktor. Betul Okey, and then B. Okey, kita nak dapatkan B. A kita kena kosongkan. Nak kosongkan A, S kena negatif 5 per 4. Betul tak? S sama juga dengan negatif 5 per 4 dan A kosong. Okey. Negatif 5 per 4 darabkan dengan 2. You dapat negatif 5 per 2 B. Kan? Negatif 5 per 2 B
sama juga dengan 25. And then B sama juga dengan 25 darab negatif 2/5. 5. So, negatif 10. Betul? Betul. Okay. So, kita ada A 20, B negatif 10. Dan kita punya ni akan dapat inverse Laplace. A kita berapa? 20 per 2S. So, 20 per 2S, 20 bahagi 2, 10. So, 10 per S. Betul tak? Betul. Kan? 10 per S. And then, tolak B. B tolak 10. Tolak 10 per S tambah 5 per 4. Tambah 5 per 4. Okey. So, kita dapat inverse 10 per S, dia dapat 10. Inverse 10 per S tambah ni dapat tolak 10 eksponen negatif 5 per 4T. Betul? Betul? Betul tak? Betul. Okey. Dan kita masukkan balik dekat rumus ni. Okey, ni. Okey, kita ada. Mana tadi? Okey, inverse VS kita dapat VT. Betul? Betul tak? Betul. Sama juga dengan, okey, sama juga dengan inverse ni. Kita dah kira tadi kan? Yang ini. Sama juga dengan 10 tolak 10 eksponen negatif 5 per 4T. Okey, and then tambahkan dengan, okey, so kita buat inverse 10 per S. Inverse 10 per S sama juga dengan, inverse 10 per S sama juga dengan, 10. ha? 10. 10, okey. So, tambah 10. Okey. So, 10 tambah 10. So, 20 tolak 10 eksponen negatif 5 per 4T. Dah selesai. Okey. 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 Okay, doktor. Okay, doktor. Okey. Ha, cuba tengok yang ini. Ini kita ada RL circuit. Okey, kita ada ET. Okey, diberi ET equals to 4 eksponen negatif 3T UT. And then diberi nilai R 4 ohm, nilai L 2 Henry. And then solve, okey, selesaikan untuk IT, untuk current IT dan juga untuk voltage VT dengan menggunakan Laplace transform. Dan given that diberi initial condition untuk current adalah I0 equals to 1 ampere. Okay. And then dikata source of this circuit, okay, is 4 eksponen negatif 3 T UT volt. Okay, di mana UT adalah unit step function. Okay, unit step function maksudnya dia start pada T equals to 0. Equals and greater than 0. Okay, dia tak ada nilai pada T less than 0. Okay, itu maksud kalau ada UT dekat sini. Okay, later you akan tengok dalam signal and system tahun depan. Okay, so UT itu menunjukkan signal awak pada T greater or equals to 0. Dia tak ada signal T less than 0. Itu maksud UT. Okay. Okay. Okay, awak kena buat equivalent circuit dalam S domain. Macam mana nak buat? Kalau R sama, okay, kita ubah pada bahagian induktor. Okay, so dia punya equivalent circuit akan jadi macam mana ni? Ni. Okay, induktor. Mana induktor? Okay, ini induktor. Oh, ada LS, IS dengan negatif LI0. Okay,
Okey. Kita lukis dia punya equivalent circuit. Source dia sama plus minus. So kita ada plus minus. Okay, and then kita ada R. Okay, and then kita ada L. Okay, and then kita ada source dekat sini. Okay. So ini kita punya ET. Okay, ini kita punya R. Okay. Ini kita punya L, ini kita punya source untuk induktor. Okay. So ET, okay. Kita tak boleh pakai ET tau sebab ini equivalent circuit dalam S domain. Kalau S domain, ET kita kena laplaskan ET, so kita ada ES. Okay. So ES from ET. ET kita yang ini. So laplaskan ET ni. Okay, 4 eksponen negatif 3T. Awak dapat? UT ni tak payah buat apa-apa UT ni unitnya 1. So awak tengok yang ni 4 eksponen negatif 3T. So kita laplaskan. Inverse pula. Kita laplaskan ET. Okay. Okay. Sama juga dengan kita laplaskan eksponen negatif 3T. Okay, sini 4. Okay, so bila kita laplaskan ET, kita dapat ES. Okay, equals to 4. Okay, kita laplaskan eksponen negatif 3T. Eksponen AT, kita dapat 1 per S tambah A. Kalau kita ada eksponen negatif A, kita akan dapat 1 per S tambah A. Betul tak? Betul. So, sama Betul. juga dengan 4 darabkan dengan 1 per S tambah 3. Ataupun sama dengan 4 per S tambah 3. Betul? Kan? So, equivalent circuit kita ini akan jadi 4 per S tambah 3. Okey. Faham yang ini? Now kita tengok RS. R. Okey. So, R kita akan jadi, kalau you tengok dekat sini, okey, dia sama juga dengan R darabkan dengan IS. Okey. So, RIS okey. Diberi R kita berapa nilai R? R 4. So, sini akan jadi 4 IS. Okey. Okey. Betul. Okey, and then kita punya induktor ni. Okey. So, induktor ni adalah LSIS. Okey. So, L kita 2. Jadi, dia akan jadi sama juga dengan 2SIS. Okey. Dan source kita dekat sini adalah negatif Li0. Okey. So, negatif L kita 2. So, sama juga dengan negatif 2. I0 kita 1. So, 2 darabkan dengan 1 sama juga dengan negatif 2. Okey. So, nilai-nilai yang kita ada adalah ini 4 per S tambah 3. 4 IS. Ini untuk yang ini. Okey. 2 SIS yang ini. Negatif 2 yang ini. Okey. Ada soalan? Tak ada, Doktor. Ada faham Okey. Nak dapatkan IS macam mana? Sama juga kan kita buat KVL kat sini. Okey. So, kalau you nak buat analisis circuit, you tak lari daripada KVL. Okey, mesti buat KVL. Okey. Okey, so KVL kita ada macam mana?
Voltage semua ni kita tambah sama dengan source dia. Betul? Betul? Betul. Kita tambah semua ni, dia mesti sama dengan ni. Okay? So, kita tambahkanlah 4IS. 4IS. Tadi saya tulis kat mana? Kat bawah Jauh dah pula So, KVL. Okay. So, kita ada 4IS. 4IS tambah dengan yang ni. Tambah 2SIS. Tolak dengan 2. Sama juga dengan ni. 4/S tambah 3. Okay. Okay. And then kita faktorkan IS ni. Okay. Dan kita ada IS dalam kurungan 2S tambah 4 tolak 2 sama juga dengan 4/S tambah 3. Okay. Okay, so 2 ni kita bawa ke sini dia jadi tambah. And then kita ada IS 2S tambah 4 sama juga dengan 4/S tambah 3 tambah 2. Okay. Kita selesaikan yang ni dulu sebelum kita bawa yang ni pindah. Kita samakan pembawah dia. Jadi kita ada S tambah 3, 4. Berapa? Apa ni? Tambah 2S tambah 6. Betul? Betul tak? Betul. Okay, lepas tu 2S tambah 10/S tambah 3. Betul ke ni? Betul lah kot. Okay, lepas tu kita bawa ni ke sini. Bawa ni ke sini. Jadi IS sama juga dengan 2S tambah 10/S tambah 3. Kalau saya salah beritahu 1/2S tambah 4. Okay. So, sama juga dengan 2S tambah 10/S tambah 3. 2S tambah 4. Kan? Betul? Betul. Okay. Lepas tu, okay, ni kita ada 2 kat depan ni kan? Kita hilangkan 2 ni. Okay? So, bila nak hilangkan 2, awak bahagi dengan Bagi dengan 2. bahagi dengan 2. 2. kan? So, you bahagi dengan 2. So, bahagi dengan 2, awak akan dapat dapat berapa? Kita pecah dulu lah. Kita pecah ni dulu Okay. So, kita ada 2S/S tambah 3. 2S tambah 4. Okay. Tambah 10/S tambah 3. 2S tambah 4. Betul tak? Betul. Okay. Lepas tu,
Jadi lagi panjang kan? Baik awak jangan darab. Okey? So dekat sini you jangan kembangkan lagi. Dah kembangkan, you dah pening kan? Saya pun dah pening. Okey? So jangan darab lagi. Okey. Dia tak semua benda kita boleh kembangkan dulu. Okey? Kita kena tengok keadaan. Contohnya macam sekarang ni. Kalau kita kembangkan tadi, memang kita susah nak solvekan. Macam ni kan. So kita tak payah kembangkan. Okey. Kita biarkan dia macam ni. Okey. Okey. Kita bawa ni je terus ke sini. Okey, kita bahagi salah satu. Okey, ni sama juga dengan 4/S tambah 3 bahagi 2S tambah 4. Okey. Tambah 2 per, bahagikan dengan 2S tambah 4. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Okey, so yang ini sama juga dengan 4/S tambah 3 bahagikan dengan 2/S tambah 4 sama juga dengan 1/2S tambah 4. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Tambah 2/2S tambah 4. Okey. So 2 ni tak boleh ada kat sini. You kena hilangkan. Nak hilangkan dia, awak kena bahagikan dengan 2. So ini bahagi 2, ini bahagi 2. So bila bahagi 2, ini jadi S, ini jadi 2. Betul? Betul. Betul? Ini pun kena bahagi 2. Okey? So you dapat 4/S tambah 3, S tambah 2. Okey? Tambah dengan, okey, ni pun sama juga. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. So you dapat 1/S tambah 2. Ini baru boleh. Baru senang sikit nak selesaikan. Sorry, 4 bahagi 2 kenapa 4? 4 bahagi 2, 2. Okay, and then you dapatkan inverse dia. Okay, inverse IS. Okay, so inverse IS sama juga dengan, okay, inverse untuk 2/S tambah 3, S tambah 2. Okay, tambah inverse 1/S tambah 2. Okey, so yang ini kita kena buat pecahan separa. 2/S tambah 3, 2/S tambah 3, S tambah 2. Okey, so buat pecahan separa dapatkan nilai A, B. So 2/S tambah 3, S tambah 2 sama juga dengan A/S tambah 3 tambah B/S tambah 2. So sama juga dengan A S tambah 2 tambah B S tambah 3 sama juga dengan 2. Okey. Kalau S equals to negatif 2, A kosong, B negatif 2 tambah 1 jadi B sama juga dengan 2. Okey. And then kalau S equals to negatif 3, B kosong, A negatif 1. So A sama juga dengan negatif 2. Okey. So, ini sama juga dengan tolak 2/S tambah 3 tambah 2/S tambah 2. Betul? Betul? Betul. Okey, masukkan kat dalam sini. Okey. So, kita dapatkan inverse. Okey. Inverse IS. Okey. Sama juga dengan inverse. Kita pecahkan dah tadi kan? Inverse. Yang ini kan? Ini. Okey. So, inverse satu-satu ni.
Inverse negatif 2S tambah 3. Negatif 2 per S tambah 3. And then tambah inverse. Apa tadi? S 2S tambah 2. Okay. Tambah inverse 1 per S tambah 2. Okay. Okay, so inverse IS adalah IT. Sama juga dengan, okay, ini negatif 2. Jadi kita dapatkan inverse untuk 1 per S tambah 3. Tambah 2. 2 ni kita keluarkan 1 per S tambah 2. And then tambah inverse 1 per S tambah 2. Okay. Sama juga dengan negatif 2. 1 per S tambah 3. Inverse-nya adalah eksponen negatif 3T. Pluskan dengan 2 eksponen negatif 2T. Tambahkan dengan eksponen negatif 2T. So, sama juga dengan negatif 2 eksponen negatif 3T. Ini tambah jadi plus 3 eksponen negatif 2T. Okay. Okay. Okey, Doktor. Okay. Okay, Doktor. Penat bercakap Okay. Next, kita nak dapatkan VT. VT ni. Okay, so VT. Okay, kita ambil dekat sini. Sorry. Ni. Yang ini. Vs equals to Ls Is tolak Li0. Yang ini. Okay. Okay. Okay, so Vs. Okay, sama juga dengan Vs sama juga dengan tadi saya beritahu S, L. Okay. Bukan SLS. LS, IS. Betul tak? I pula. LS, IS tolak Li0. Kan? Okay. So, sama juga dengan ini kan? Ni. LS, IS tolak Li0. Which mean 2 SIS tolak 2. Okay. So, kita ada 2 SIS tolak 2. Okay. So, IS. IS ni adalah yang ini. Mana? Yang ini. Ini IS. Okay. So, 2S darabkan dengan IS tadi. 2 per S tambah 2. S tambah 3. Tambah 1 per S tambah 2. Tolak 2. Okay. So, sama juga dengan sama juga dengan cuba tolong saya selesaikan. Cepat. 2S darabkan dengan IS tu. IS 2 per S tambah 2. S tambah 3 tambah 1 per S tambah 2. Tolak 2. Awak dapat berapa? Awak dapat berapa?
Berapa tadi? Empat S. S tambah. Okay, lepas tu? Okay, ni awak darab awak dapat 4. Awak dapat 4S per S tambah 2. S tambah 2. S tambah 3. Okey. Tambah dengan 2S per S tambah 2. Tolak dengan 2. Okey. So, kita samakan pembawah semua ni. Okey. So, pembawah dia kena berapa? Pembawah dia kena berapa? S tambah 2, S tambah 3. S tambah 2. Sama dengan S tambah 2. S tambah 3 kan? Okey. Ini 4S. Betul. Tambah 2S. Ini awak nak kena darab dengan berapa? S tambah 3. S tambah 3. Tolak 2. Ini nak kena darab dengan berapa? 2. 2. S tambah 2. Okey, S tambah 3. Jadi S kuasa 2. 5S. Betul tak? Tambah 6. Betul? Okey, sama juga dengan Betul. S tambah 2. S tambah 3. 4S. Ni darab ni awak dapat plus 4S kuasa 2. Betul? Dan 2S darab ni tambah 6S. Betul tak 6S? Betul lah. Okey. And then tolak 2S kuasa 2. Betul? Betul? 2S kuasa 2. Betul kan? And then ni pluskan dengan negatif 2 darab 5. Negatif 2 darab 5. Negatif 2 darab 5. Negatif 10. Negatif 10. Ni Negatif 12. T12. Okay, so sama juga dengan 4S, 6S, 10S, tolak ni, so cancel. Okay, 4S tolak 2S, so 2S. So kita ada 2S kuasa 2 tolak 12 per dengan S tambah 2, S tambah 3. Kenapa S kuasa 2 tak hilang ni? Doktor, yang 4S kuasa 2 tu Yang 4S. patutnya 2S kuasa 2. Oh yeah, kenapa tak cakap kat saya? Perkasan. Confident je saya So cancel. So selesai masalah. Okay. Okay, so sama juga dengan negatif 12. Lepas tu. So ini kita punya VS. Okay. Okay, so nak dapatkan VT sama jugalah. Okay, kita inversekan. So inversekan VS. Okay. And then inversekan yang ini juga. Okay. Negatif 12 per S tambah 2. Kurungan S tambah 3. Okay. Okay, yang ini macam biasalah pecahan separa. Okay. Memang tak boleh lari, dia suka dengan pecahan separa kan. Okay, so kita buatlah pecahan separa S tambah 3 sama juga dengan A per S tambah 2 tambah B per S tambah 3. Dan kita ada A darab S tambah 3 tambah B darab S tambah 2. Okay, sama juga dengan negatif 12. Okay. Okay, so kita nak dapatkan A, B kita kena kosongkan. Nak kosongkan B, S kena negatif 2. S negatif 2 tambah 3, so negatif A sama juga dengan negatif 12. So A sama juga dengan 12. Betul?
Okey. Nak dapatkan B, A kena kosongkan. Untuk kosongkan A, S kena sama dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Negatif B sama juga dengan 12. Betul ke saya buat ni? You all kan? You all ni suka diam je Saya salah pun diam je kan? S sama juga dengan negatif 2. B kosong. Negatif 2 tambah 3 jadi 1. Tak ada negatif kan? Jadi A sama juga dengan negatif 12. Betul? Benar. Okey. Diam je ni. Saya takut saya cakap seorang-seorang je ni. Okey. Then kita nak dapatkan B. Okey. A kita kena kosongkan. Nak kosongkan A, S kena negatif 3. So, negatif 3 tambah 1 negatif B. Negatif B sama juga dengan negatif 12. So, B sama juga dengan 12. Okey. So, ini sama juga dengan negatif 12 per S tambah 2 tambah 12 per S tambah 3. Okey. So, kita cari Laplace, inverse Laplace untuk VS sama juga dengan inverse Laplace untuk setiap satu ni. Okey. Negatif 12 per S tambah 2 tambah 12 per S tambah 3. Okey. So, inverse untuk VS adalah VT sama juga dengan negatif 12 inverse 1 per S tambah 2 tambah 12 inverse 1 per S tambah 3. Okey. So, VT sama juga dengan negatif 12. Okey, inverse 1 per S tambah 2 adalah eksponen negatif 2T tambah dengan 12 eksponen negatif 3. 3T. Okey, dah selesai. Okey, faham? Faham. Okey. Sebelum saya habiskan kelas ni, okey, soalan tugasan. Saya baru perasan. Okey. Mana soalan tugasannya? Salah buka pula. Okey. Okey, saya nak tanya, you all tak dapat selesaikan bahagian B ni kan? Betul? Betul. Hmm? Ya, betul. 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 Kan. Bahagian B ni. Bahagian B ni. Mana saya nak cakap kat awak? Dia kan. Dia ada salah sikit kat sini. Okey, kejap. Saya stop dulu. Saya pause dulu.